Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 Oktober 2021 bersama saya Firas Matram. Tumpuan berita. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersetuju membenarkan individu yang telah menerima vaksinasi lengkap untuk melakukan pergerakan rentas negeri tanpa perlu memohon kebenaran daripada PDRM bermula 11 Oktober 2021. Menurut JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Ahad, keputusan itu selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bahawa kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa di bawah Pelan Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK telah mencapai 90%. Bagaimanapun, individu yang ingin memasuki Sarawak masih perlu melakukan perkara seperti berikut. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak memaklumkan sebanyak 1,132 lagi kes positif baru COVID-19 direkodkan pada Ahad melibatkan 35 daerah, meningkatkan jumlah kumulatif kepada 224,639 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 1,118 atau 98.76% kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 14 atau 1.24% dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, 3 lagi kes kematian baru turut direkodkan dari 2 Oktober sehingga 8 Oktober 2021. Berita seterusnya, bersempena dengan perayaan sambutan ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud yang ke-85, teater musikal irama dan lagu telah dipersembahkan serta bersiaran secara langsung di saluran TVS pada Ahad. Pengurusi Sarawak Media Group, Datuk Noryati Muhammad Ismail berkata, teater musikal tersebut menemui para penonton melalui kesinambungannya Getaran Jiwa, sebuah rancangan realiti pertandingan nyanyian yang bertemakan karya seni klasik P.Ramlee dan Saloma. Dengan adanya acara sebegini, ianya diharap dapat menggalak dan mengembangkan industri media kreatif di Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi serta membuka ruang dan peluang kepada syarikat produksi maupun kumpulan teater tempatan, menghasilkan kandungan yang menarik, berkualiti. Beliau berkata demikian ketika berucap di teater musikal irama dan lagu di Hotel Pullman Kuching pada Ahad. Acara kemuncak turut menampilkan persembahan daripada Dayang Nur Faizah, Hafiz Suib, Fairuz Misran, Ningkan Norman, Nur Hijrah Yahya, Afif Tenor, Chin Eng dan Mal Imran dengan diiringi oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SANS serta penggiat seni daripada Tini Tiarani Event Management. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang serta isteri dan serta div-div kehormat yang lain. Perkembangan selanjutnya di Betong. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg sentiasa mencari jalan untuk membantu rakyat khasnya di kawasan luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata bantuan baja kelapa sawit dan baja lada adalah salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk membantu para pekebun yang disalurkan melalui Jabatan Pertanian. Sehubungan itu, beliau yang juga adun Bukit Saban menyarankan para tuai rumah atau ketua kampung agar sentiasa mengemaskini senarai penerima yang layak agar tidak ada yang tertinggal daripada menerima bantuan ini. Bercakap dalam upacara simbolik penyerahan bantuan baja kelapa sawit dan baja lada bagi kawasan Dun Bukit Saban pada Ahad, beliau menambah ruang ini turut digunakan untuk membincangkan permasalahan yang timbul khususnya berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan seumpama ini. Sementara itu, Jabatan Pertanian Bahagian Betong memaklumkan seramai 139 pekebun kelapa sawit dan 216 pekebun lada disenarai sebagai penerima bantuan dari kawasan Dun Bukit Saban bagi fasa 1 tahun 2021. Selanjutnya mengenai sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Serian 2021 yang berlangsung dengan penerapan norma baru di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Bahagian Serian pada Ahad. 2 acara e-sport telah dipertandingkan secara dalam talian iaitu Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Dalam ucapan penangguhan, Adun Bukit Semuja John Ilus mengucapkan syabas kepada pejabat belia dan sukan bahagian serian, pejabat residen dan Kelab Sukan Elektronik Batang Sadong yang menganjurkan pertandingan sukan dengan norma baru secara dalam talian.
Tegasnya, aktiviti sukan boleh mengurangkan tekanan dan mengelak jejala yang tidak sihat dalam kalangan belia. John seterusnya menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan sukan elektronik MLBB yang dimenangi Twisted Gaming dari Siburan, tempat kedua Giga X Rock dari Esengge dan tempat ketiga Dim Sum Squad dari kawasan Bandar Serian. Kategori PUBG pula telah dijuarai kumpulan PUBG nombor 1 Kampung Hulu Serian. Sementara itu, sambutan Hari Sukan Negara HSN bahagian Kapit disambut secara sederhana namun meriah di tempat perkangan komplek Kerajaan Negeri Sarawak, Jalan Beletar pada Ahad. Ia telah dirasmikan oleh Adun Bukit Goram Jefferson Jamit dan dihadiri kira-kira 50 peserta dari pelbagai agensi kerajaan. Dalam ucapannya, Jefferson berkata sambutan HSN tahun ini disambut penuh makna selepas setahun tidak dapat diraikan ekoran pandemik COVID-19. Ujarnya, sambutan tahun ini berlangsung secara maya dan fizikal bertujuan meraihkan segala usaha dan kejayaan dalam membudayakan sukan dan riadah dalam kalangan masyarakat. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan masyarakat agar tidak lupa dengan garis panduan SOP yang dilaksanakan untuk mengekang penularan COVID-19. Di Miri, Wakil Residen bahagian Miri Ross Edward Tarang mengingatkan aktiviti sukan tidak hanya memfokuskan pencarian jagoh sukan dunia semata-mata. Sebaliknya, ujar beliau, ia merupakan platform terbaik dalam membentuk masyarakat yang sihat serta menurunkan kadar kes penyakit kronik di negeri ini. Di masa kini, kita berada di puncak persada ranking penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Jika sekarang kita hanya berpeluk tubuh, kosnya bakal kita tanggung di masa hadapan. Bukan hanya dengan rakyat yang mengidap penyakit kronik, tetapi juga kos perbelanjaan perubatan awam yang semakin meningkat demi mengubati penyakit yang boleh kita elakkan melalui gaya hidup yang lebih sihat. Beliau berucap demikian pada pelancaran Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan Miri pada Ahad. Terdahulu, Pegawai Belia dan Sukan bahagian Miri Roli Lagir memberitahu pandemik COVID-19 tidak menghalang masyarakat untuk terus kekal cergas dan mengamalkan gaya hidup sihat dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP sektor sukan dan rekreasi Pasar 3. Pada tahun ini, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia telah mengenal pasti strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Hari Sukan Negara 2021 dengan penekanan kepada penggunaan teknologi terkini. Terdapat aktiviti yang digelarkan secara bersemuka dan tidak melibatkan ramai peserta, serta aktiviti secara atas talian mengikut SOP yang telah ditetapkan. Pengisian aktiviti adalah semua jenis sukan, rekreasi dan kecerdasan yang melibatkan pergerakan fizikal secara individu yang tidak bersentuhan, sama ada berbentuk pertandingan, pertunjukan dan riadah. Pada majlis sama tu diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang aktiviti Hari Sukan Negara 2021 peringkat bahagian Miri. Manakala di Dun Terbedu, pendidikan awal kanak-kanak amat penting dan diajar oleh tenaga pengajar yang mahir dalam suasana pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Datuk Amar Michael Manyin Jawong berkata kanak-kanak yang memasuki pusat pendidikan awal kanak-kanak akan lebih bersedia untuk ke tadika dan sekolah. Menurutnya, pendidikan awal juga menyediakan tempat untuk kanak-kanak bawah 6 tahun mengembangkan karakter positif dalam diri mereka dan meningkatkan keyakinan diri. Bercakap semasa menerima kunjungan hormat daripada ahli Exco Unit DBNA Terbedu di Kuching, Adun Terbedu itu memberitahu kementeriannya akan meneruskan pembangunan sekolah berpusat. Jelasnya, konsep sekolah berpusat menyelesaikan masalah sekolah kurang murid SKM di negeri ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.